Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi, pegawai dan sekalian hadirin kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkati Ramadan kita pada tahun ini dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita insya-Allah. Pada siang hari kita berpuasa, malam hari kita bertarawih, dan begitu juga Allah melimpahi rezeki keselamatan untuk kita sekeluarga, dan begitu juga untuk masyarakat kita, negara kita. Dan kita juga berdoa dalam bulan yang penuh barakah dan dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada 3 manusia la turaddu da'watuhum. Ada 3 manusia yang tidak akan ditolak doa mereka. Salah satunya adalah al-shaim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Jadi kita juga mendoakan agar Allah mengampunkan dosa ibu ayah kita, keluarga kita, sahabat handai, rakan-rakan kita yang telah pun mendahului kita. Mudah-mudahan mereka dikurniakan keampunan oleh Allah di alam sana dan juga untuk kita bersama di akhirat nanti insya-Allah. Pada petang ini, pada tengah hari ini, kita mulakan juzuk yang pertama, di mana juzuk ini merangkumi 2 surah, surah Al-Fatihah dan juga sebahagian daripada surah Al-Baqarah, iaitu dari ayat yang pertama hingga ayat 141. Di antara maqasid yakni tujuan surah Al-Fatihah ialah untuk mencapai ketulusan ubudiyah kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang berupa iqrar kita di hadapan Allah. Allah mengajar kita untuk mengakui di hadapannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Sebelum pengakuan ini, Allah mengajar kita tentang dirinya, sifat-sifat dia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala kebesaran, segala pujian, segala sanjungan hanya layak bagi Allah, karena dialah Rabb, Tuhan, pencipta, pentadbir sekalian alam ini, termasuk kita, yang maha pemurah, yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 nama yang berakar atau yang usul perkataannya di bawah rahmah. Jadi seolah-olah sekalian alam ini diciptakan Allah dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia. Malik Yaumiddin, yang di akhirat nanti dialah yang menjadi satu-satunya raja atau pemilik. Di dunia ini dia masih lagi memberi izin kepada manusia untuk memiliki, untuk miraja. Tapi di akhirat nanti Malik Yaumiddin, dialah raja ataupun penguasa pada hari pembalasan, dan kita semua sedang menuju pada hari itu. Setelah kita kenal Allah, maka tibalah masa untuk kita bertanya Allah, ya Allah, kami telah kenal Engkau lah pencipta, Engkau lah pemilik kami, apa hak Engkau ya Allah? Maka itulah ibadah kepada Allah, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, hak Allah Ta'ala iaitu kamu menyembah Allah tanpa kamu mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu menaikkan hak Allah, Allah berjanji
untuk menunaikan hak kamu sebagai hamba-hambanya, iaitu dia akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Itu dalam hadis, dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan begitu kepada kita. Surah Al-Baqarah pula, maqasid dia, tujuan dia berpusat pada kekhilafahan manusia di bumi. Kita hidup di muka dunia ini, selain daripada ibadah, kita juga ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah ni tuan-tuan sekalian, bukan makna jadi ketua. Jadi sebab tu ramai di kalangan kita ni, kita tak pernah rasa bahawa kita ni khalifah. Yang kita duk tengok khalifah ni hak duk di atas. Orang yang bila setiap kali pilihan raya mengundi menang. Kita yang tu kita duk tuding jari. Tapi kita sebenarnya kita ni khalifah. Yang setiap daripada kita ni khalifah. Sekurang-kurangnya khalifah atas diri kita sendiri. Allah akan persoalkan di akhirat nanti bagaimana kita pimpin diri kita. Bila kita berkeluarga, kita berkahwin, Allah Ta'ala akan tanya kita pula bagaimana kita pimpin isteri kita, pimpin anak-anak dan sebagainya. Dan maksud khalifah di bumi iaitu menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan manhaj Allah. Menegakkan agama dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan bagaimana kita mentadbir diri kita, mentadbir keluarga. Dan kalau dia dilantik menjadi pemimpin, maka bagaimana dia mentadbir negara dan masyarakat, negeri dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran juga Sunnah. Lalu dalam surah ini dikemukakan contoh manusia yang berjaya dalam tugasnya sebagai khalifah. Di antara Nabi Adam AS. Ini yang dicerita dalam surah ini saja. Adapun dalam seluruh Quran banyak lagi yang berjaya. Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS dicerita juga sini. Ini manusia-manusia yang berjaya sebagai melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai khalifah. Nabi Adam AS walaupun kita nampak macam nak gagal kerana dia berjaya diperdaya oleh iblis, tapi akhirnya dia berjaya kerana dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perhati dalam surah ini, kalau tengok pada khalifah dalam makna penguasa, makna orang yang pergi lebih jauh untuk diberi kuasa. Kita berjumpa dengan tokoh lagi dalam surah Al-Baqarah juga, iaitu Talut. Talut dia panggil, salah seorang raja Bani Israel. Kemudian Nabi Daud AS. Dan tak semua Nabi-Nabi ini berjaya menjadi pemimpin. Banyak Nabi-Nabi yang tak jadi pemimpin pun, hanya pendakwah saja. Tapi ada di sana Nabi-Nabi menjadi pemimpin dan mereka menunjukkan bagaimana untuk memerintah sebagai seorang khalifah Allah. Di antara Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman, dan begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Dan contoh insan yang gagal, dalam surah ini pada juga contoh orang yang gagal, iaitu Fir'aun. Fir'aun itu gagal, diberi kuasa, lalu dia gunakan kekuasaan itu menindas. Dan begitu juga Bani Israel dalam bentuk umat Bani Israel yang gagal menjadi umat yang yang sepatutnya memimpin bangsa-bangsa lain, kerana mereka lah yang paling banyak sekali dikurniakan Allah dengan Rasul, tapi mereka hanya menjadi umat yang terbaik pada zaman mereka saja. Zaman-zaman selepas itu mereka menjadi umat yang dihina oleh Allah dan dicerca oleh Allah Ta'ala, sehingga kan apabila kita baca dalam surah Al-Fatihah, ada di sana orang yang diberi nikmat oleh Allah berada di atas jalan lurus, dan setelah itu kita minta lindung, yang ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Maka mufassirin rata-ratanya akan mentafsirkan kerana dia sabit dengan tafsiran Nabi sendiri, iaitu orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, orang yang dikurniakan ilmu tapi mengenepikan ilmu, tidak hidup di atas manhaj Allah Ta'ala. Sebaliknya mengikut hawa nafsu, mengikut dia panggil perasaan, tidak mau akur dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya mereka menjadi bangsa yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan satu lagi yang sesat.
iaitu An-Nasara, kerana mereka tidak mau mencari kebenaran. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah secara sinopsisnya, kerana kita pun terpaksa lebih kurang setengah jam saja masa diberikan. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak cerita dalam juzuk. Dalam setengah jam kita nak cerita ke semua sekali, lebih kurang 20 muka surat. Itu bukan saja hampir mustahil, memang mustahil lah. Tapi kita cuba buat khulasah, sebab itu ada dua dalam setiap siri kita ni, ada dua yang kita nak tengok. Satu maqasid, dan apa yang dibawa ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan kena faham sungguh-sungguh, bukan keseluruhan maqasid, salah satu saja yang kita ambil yang dominan dia panggil. Dalam suratul Baqarah ini apa maqasid yang menonjol, yang dominan, berpandukan kepada satu tafsir tuan-tuan sekalian, Al-Mukhtasar fi Tafsir Quran Karim. Tafsir ini dia dikarang oleh ramai ulama, diterbitkan oleh di Arab Saudi. Ada terjemahan, tuan-tuan cari, dia terjemah dalam banyak bahasa dunia, termasuk dalam terjemahan Melayu. Terjemahan Melayu diusahakan oleh sahabat-sahabat kita di Indonesia lah. Jadi di awal setiap surah itu dia menulis min maqasidis surah. Di antara maqasid surah Al-Baqarah sekian-sekian, di antara maqasid surah surah Al-Baqarah sekian-sekian. Jadi anda pun banyak jadikan ini sebagai panduan. Dan salah satu lagi tafsir yang dikarang oleh ramai ulama juga, mereka berhimpun untuk mengarang tafsir. Jadi bila ramai ini tuan-tuan sekalian dapat mengelak daripada kesilapan. Kalau satu mata saja ni tak mustahil lah. Tapi bila ramai ini berhimpun, bergabung, dan mereka mengambil intipati dan sebagainya, bagi pada pandangan sendiri pun ini di antara tafsir, ini pandangan sendirilah. Jangan tuan-tuan umum pula dan pandangan peribadi. Ini di antara tafsir yang terbaik lah. Tafsir yang terbaik, tuan-tuan cari terjemahan dia bagi yang tak tahu, tak boleh bahasa Arab. Itu di antara rujukan yang anda gunakanlah untuk melihat dalam setiap surah Al-Quran ini apa maqasid dia, ataupun di antara maqasid yang menonjol daripada surah itu. Yang keduanya, selain daripada kita melihat dari segi tujuan surah ataupun maqasid surah, kita juga akan mengambil satu sekurang-kurangnya pesanan Allah dalam juzuk itu. Dan untuk juzuk pertama ini, anda bawakan untuk tatapan kita bersama pedoman Allah yang berupa pesanan Allah untuk Bani Israel. Pesanan Allah Ta'ala untuk Bani Israel, di mana pesanan inilah yang mereka langgar. Kalau mereka akur, mereka patuh, mereka akan menjadi seperti Nabi Adam, mereka akan menjadi seperti Nabi Ibrahim, yang mana mulia dunia akhirat. Allah Ta'ala berjanji untuk memberi kemuliaan kepada orang yang bertakwa kepada dia, dunia dan juga akhirat. Bahkan kesuburan, kemakmuran di atas muka bumi ini pun karena takwa. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dengan takwa bukan saja pribadi akan menjadi mulia dunia akhirat, bahkan masyarakat, umat juga akan menjadi mulia dunia akhirat. Dalam surah Al-A'raf, jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Tapi sayangnya, kata Allah, mereka memilih untuk mendustakan. Maka sebab itu mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel iaitu anak cucu, cicit Nabi Allah Yaqub AS, iaitulah bapa yang menjadi susu galur orang Yahudi. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi, dan kotakanlah janji kamu kepadaku. Ufi bi ahdikum, nescaya aku akan kotakan janjiku kepadamu. Dia apa janji yang Allah Ta'ala minta dikotakan oleh mereka ini? Iaitu kamu bila datang dari Muhammad, kamu kena beriman dengan dia.
Karena kedatangan Nabi Muhammad itu sudah disebut dalam kitab-kitab kamu. Kamu kena kotarkan janji itu. Dan juga menyatakan kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Nescaya kata Allah, aku akan kotarkan janjiku kepadamu, kepada kamu sekalian, iaitu masukkan kamu dalam syurga dan memuliakan kamu di dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bersama, kita kena fikir balik apa janji kita dengan Allah. Tunaikan janji itu. InsyaAllah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni dia tak mungkin janji. Jadi masalah sekarang ni, kenapa umat Islam menerima nasib yang sama dengan Bani Israel dengan orang Yahudi? Berada di bawah, tidak lagi kuat, terhina, tewas dengan musuh, kerana kita tidak tunaikan janji kita dengan Allah. Tengok satu segi pun cukup dah, tuan-tuan sekalian. Sebesar-besar janji orang Islam dengan Allah ialah menunaikan solat 5 waktu dengan cukup. Tuan bacalah nas dalam Quran. Bukannya sunat, bukan sunat yang kecil-kecil di sembahyang 5 waktu, tapi separuh ramai di kalangan orang Islam hari ini tak sembahyang. Ramai tuan sekali yang muda-muda tu. Jadi sebab tu kena balik tuan-tuan sekalian, balik ajak balik. Balik ajak balik untuk mereka dekat dengan Allah. Wa inni wa iyaya farhabun, dan takutlah hanya kepadaku sahaja. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, ini Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kafir dan ingkar dengan dia. Kita tuan-tuan Muslim, bila-bila masa pun dengar orang sebut itu Quran, itu hadis, kena jadi orang yang mula-mula beriman. Jangan bangkang langsung, walaupun bercanggah dengan pandangan kita, mana kita akui lah, oh kalau begitu Quran kata tak apa, saya tarik balik lah, pandangan saya tarik balik. Ini kadang-kadang bila kita berdepan dengan Quran dan hadis, kita masih pertahankan diri kita dengan orang Yahudi sama. Makna ego. Kita jadi sesat, wallahuazzbillah. Mereka jadi sesat bukan tak tahu Nabi Muhammad itu betul, tapi keegoan bangsa dia. Mereka hanya boleh terima kalau Nabi daripada bangsa Yahudi, tiba-tiba main Nabi daripada bangsa Arab. Itu saja tuan-tuan sekalian. Dan janganlah kamu menukar, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah, iaitu menggadaikan agama dengan kenikmatan dunia. Wa iyaya fattaqun, dan bertakwalah kepadaku sahaja. Jadi tidak ada yang di atas muka dunia ni suatu benda yang terlalu mahal untuk kita tukar dengan agama Allah. Tidak. Agama Allah paling mahal. Bila-bila masa tuan-tuan dan puan sekalian, berkorbanlah untuk agama Allah. Dunia ni tak ada nilai apa berbanding dengan mana-mana ayat Allah, mana-mana hadis Nabi, mana-mana taujihat, tunjuk ajar daripada agama kita. Dia sangat-sangat bernilai. Contoh tuan-tuan dan puan sekalian, ini kena semua kita lah. Jangan kita duk tuding kat orang sama, kita sama. Contohnya, bila kita berdepan dengan televisyen, contoh, duk tengah tengok drama seronok, kemudian dengar seruan azan, dengar seruan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan bersedia seronok tengok televisyen ni. Kalau kita fikir penuh, tak akan boleh menandingi, dia panggil, apa yang kita akan dapat kalau kita berhenti, kita pergi sembahyang berjemaah. 27 kali ganda. Setiap langkah kita tu, setiap 2 langkah kamu, kata Nabi, 1 langkah menambah kebajikan dan 1 langkah lagi menghapuskan dosa. Tengok dari situ pun dah kita dah rugi besar dah tuan-tuan sekalian. Bila kita sayang untuk meninggalkan dunia kita, sehingga kita gagal untuk mengejar keredaan Allah dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Itu contoh yang terdekatlah. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Kalau melihat pada orang Yahudi ni, apa kebenaran yang mereka campur adukkan? Iaitu ucapan mereka dalam nota kaki di bawah.
Mereka kata Muhammad SAW itu memang Nabi, tapi Nabi untuk orang Arab saja. Betul ya dah awal itu, tapi mencampur adukkan dengan kebatilan. Tapi untuk orang Arab saja, dia tak bukan Nabi untuk kami orang Yahudi. Jadi begitulah juga kita kadang-kadang. Saya Quran tu betul, hadis Nabi tu betul, tapi macam tapi tu dia mula nak campur dengan kebatilan daripada kita. Tak ada tapi. Kalau Quran lah, memang bila-bila masa pun betul. Bila-bila masa pun kita perlu utamakan Al-Quran dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi SAW dalam hidup kita ini. Wa aqimus salah, dan janganlah pula kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Jadi al-haq ini, kebenaran ni, bila kita tengok dalam surah Al-Quran ini, dan termasuk dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berhubung dengan al-haq ini, kebenaran ini, mungkin kita boleh buat simpulkan. Yang pertama sekali, kita kena cari kebenaran. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kena ikut yang benar. Kalau cari dah jumpa tak mau ikut pun tak boleh juga. Yang ketiga, kita jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan yang keempatnya ialah kita kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Sama-sama kita ni kena saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Wa atu zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah beserta orang yang rokok. Iaitulah masuklah Islam. Masuklah Islam bersama dengan sahabat-sahabat. Jangan kamu menyisihkan diri kamu. Dan inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, mana kita hidup bukan kita seorang-seorang saja mengikut sunnah Nabi, kena bersama dengan kelompok lain yang sama-sama menghayati sunnah Nabi dan juga mendukung sunnah Nabi SAW, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan sebahagian mufassirin menjadikan ini juga merupakan ayat yang menjadi dalil kepada tuntutan sembahyang berjamaah. Salatlah bersama dengan orang yang salat, terutama salat fardu. Ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kau menyuruh manusia melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu sendiri membaca kitab. Kamu bukan orang jahil. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mau berfikir? Di mana dengan berfikir ini mendorong kamu kepada kebaikan. Jadi sebab itu di antara perkara yang Allah Ta'ala nak kita hidup dalam Islam ini ialah kita berfikir, nak menilai, merenung, muhasabah, berfikir. Jangan duk kira kita nak hidup kita ni nak ikut orang saja. Mana kita sendiri Allah Ta'ala kurniakan akal. Sebagaimana kita pernah sebut dalam tafsir tentang baslian, Allah Ta'ala tak kurniakan akal ni satu kampung satu. Dia tak kurniakan satu kampung satu akal. Dia kurniakan setiap kita ni, dalam tubuh kita ni, akal yang tersendiri. Di akhirat nanti pun Allah Ta'ala akan hisap kita tersendiri. Tak ada alasan bila Allah Ta'ala tanya, pasal apa kamu buat tak betul? Saya tengok dia buat tak betul. Jadi dia ada akal sendiri, yang kamu ada akal sendiri. Kamu buat apa dengan akal kamu? Sehingga kan orang buat tak betul pun kamu ikut buat tak betul. Kita hanya boleh ikut orang kalau dia betul. Kalau tak betul, minta maaf. Kita katakan dia minta maaf. Saya hanya boleh ikut kalau yang betul, yang benar. Jadi macam mana kita nak tahu yang benar? Kita kena mengaji. Itu yang disuruh, salah satu tuntutan besar dalam agama kita Islam ini adalah menuntut ilmu. Nama pun menuntut, tuan-tuan sekalian. Talab ni mana menuntut, mana kena cari, kena keluar daripada rumah untuk mencari ilmu. Wasta'inu bis sabri was salah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya ia sangat berat kecuali kepada orang yang khusyuk, iaitu orang yang bersiap siaga untuk tunduk kepada Allah dan mentaati perintahnya. Jadi umum
di sini Allah Ta'ala suruh kita minta tolong dengan sabar dan juga sembahyang. Dari segi kita tengok konteks ayat, iaitu dalam mencari kebenaran, dalam memperjuangkan kebenaran dan tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Tapi yang lain pun boleh juga. Tentu kebesaran rezeki boleh minta, dipanggil dengan solat. Sebagaimana solat minta hujan dipanggil. Ada solat minta hujan. Selepas solat itu berdoa kepada Allah. Dalam solat itu pun sebenarnya doa yang paling baik itu bukan selepas solat, dalam solat, iaitu ketika sujud. Itu waktu yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Wa innaha lakabiratun. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan dan perempuan kita lah confuse, mana satu yang betul ini? Kawan kata macam ni, kawan kata macam ni. Minta daripada Allah Ta'ala dalam salat. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah petunjuk kepada kami ini, yang mana satu betul, supaya kami nampak, ya Allah, kami tidak sesat. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang yang khusyuk itu? Iaitu orang yang yakin bahwasanya mereka akan menemui Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya mereka akan kembali. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai masa nanti tak ke mana tuan-tuan sekalian, kita akan menghadap Allah Ta'ala. Sampai masa nanti bahkan kita akan melihat Allah. Bila boleh masuk syurga, bukan takat menghadap Allah, tapi kita menghadap Allah, mana Allah hisab kita. Bahkan dalam surah Al-Qiyamah, nanti kita akan sampai nanti juzuk 28, Allah Ta'ala cerita bahwasanya ahli syurga berseri-seri wajah mereka. Kenapa berseri-seri? Kerana melihat kepada Allah, memandang kepada Allah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatilah nikmatku yang aku limpahkan kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan ingatlah juga betapa aku melebihkan kamu atas segala umat. Makna zaman dulu, zaman la dah. Zaman la ni, kalau kamu nak kekalkan menjadi umat yang dilebihkan oleh Allah, kamu kena masuk Islam. Sebab itu umat Islam adalah khairu ummatin, umat yang terbaik, kerana mereka patuh kepada Nabi akhir zaman. Mereka beriman dan patuh kepada Nabi akhir zaman. Wattaqu yawman turja'un, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jagalah dirimu dari azab pada hari di mana satu jiwa tidak dapat mengganti atau menampung jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima syafaat. Tuan-tuan tulis kurungan, daripada orang kafir. Daripada orang Islam diterima syafaat daripada Quran, daripada Nabi, daripada sama-sama orang soleh dan sebagainya. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima tebusan darinya. Seluruh dunia sekalipun kalau nak tebus, tak boleh tebus. Tak boleh tebus kamu daripada neraka, kerana yang boleh menebus seseorang itu hanyalah dengan iman saja, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walahum yunsarun, dan tidak pula mereka akan ditolong. Daripada pesanan-pesanan tadi, tuan-tuan sekalian, kita dapat banyak pedoman. Di antaranya, tuan-tuan boleh balik bacalah. Ada 7 kita bawa sini, kita nak sebut 1-2. Paling besar tuan-tuan sekalian, di antara pedoman yang kita kena ambil daripada sini ialah kena selalu ingat nikmat Allah. Kena selalu ingat nikmat Allah Ta'ala. Bila kita selalu ingat nikmat Allah, itulah yang bawa kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah. Ingat Allah Ta'ala bagi iman kat kita, Allah Ta'ala bagi Islam, Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Dan tujuan kesihatan ni, waktu sihat ni, kena berusaha sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bila sakit nanti dah tak boleh dah tuan-tuan sekalian, tak boleh nak buat apa dah. Dan kita kena kotakan janji kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah, iaitu mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Nescaya Allah akan tunaikan janji dia kepada kita, iaitu menyelamatkan kita daripada neraka dan masukkan kita dalam syurga. Dan wajib kita menyatakan kebenaran, dan tak boleh kita sembunyikan kebenaran. Yang keempat, jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.
Dan itulah tuan-tuan sekalian, di antara dipanggil pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat daripada sekumpulan ayat yang menjadi diskusi kita untuk tazkirah kita pada hari ini, dan insya-Allah besok kita masuk pula tuan-tuan sekalian juzuk yang kedua insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.